Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini cikgu akan mengupas serba ringkas berkaitan dengan sajak Kuduk Perang, hasil nukilan Tuah Saujana. Baiklah, kita lihat pada maksud rangkap yang pertama. Jadi cikgu bacakan rangkap pertama. Sementara dia bergelar Panglima, laskar perang yang terus menerus membajakan kezaliman sering mengudupkan putik dendam. Kita masih perlu berterima kasih kepada jari jemari takdir kerana membenarkan sepasang mata untuk berlari dengan tangan bergari. Sempat juga menadah sejambak puisi untuk sehari lagi sambil bertanya, siapakah pahlawan yang asli? Sajak ini pada rangkap pertama ini bermaksud penyajak mengatakan bahawa pemimpin perang kebiasaannya apabila mereka mempunyai kuasa, mereka sentiasa membuat kezaliman dan mendorong kepada perasaan dengki, dendam. Walau bagaimanapun, penyajak masih bersyukur kerana masih ada ruang lagi untuk dia menikmati kehidupan sambil mencari-cari siapakah sebenarnya pahlawan yang sejati. Baiklah, seterusnya pada rangkap yang kedua, memang kita tidak sempat menjenguk keluar jendela. Sewaktu fajar menghembus ringkik kuda gemerincing pedang pusaka dan darah yang tiba-tiba membuak di daerah angkara. Perciknya menumbuhkan kelopak rahsia dalam keliru. Tertanya-tanya kita, tangan mana yang memenggal leher sang pendusta? Maksud di sini, kita sebenarnya generasi muda pada masa ini tak pernah berpengalaman, tak pernah berada dalam zaman peperangan. Dan kita tidak pernah melihat sebenarnya kesengsaraan, penderitaan, kehidupan masyarakat pada situasi peperangan. Dan itu menyebabkan wujudnya pelbagai kekeliruan tentang sebenarnya kepahlawanan. Siapakah sebenarnya yang betul-betul kita boleh gelar sebagai pemimpin yang sejati dan berwibawa. Jadi itu merujuk kepada maksud rangkap yang kedua. Baiklah, seterusnya kita lihat pada maksud rangkap yang ketiga. Andai namamu Tuah, kita masih tidak mahu menyanjungmu pendekar paling gagah kerana tahta setia terbina di istana wangsa. Bukanlah penjamin kukuhnya pasak saksama. Sesekali turut direntakan daki pendusta. Melekatlah selumbar sengsara di tiang maruah kota. Untuk makluman pelajar, kalau kita lihat rangkap yang ketiga sajak ini bahasanya amat tinggi dari segi kita nak memahamkan perkataan-perkataan atau kata-kata yang disenaraikan oleh penyajak. Tapi kita cuba lihat, anda mungkin kenal siapakah Hang Tuah, dan Hang Tuah ini adalah merupakan seorang pahlawan Melaka yang sangat disanjung tinggi dan sangat gagah serta mempunyai tahap kesetiaan yang tidak berbelah bahagi. Jadi dalam konteks ini penyajak sebenarnya meluahkan rasa bahawa seolah-olah dia tidak mahu menyanjung Tuah itu sebagai pendekar paling gagah kerana kesetiaan Tuah itu tanpa ada batasnya kepada pemerintah. Jadi mungkin Tuah tidak akan bersikap saksama walaupun ada pendustaan sebab dia terlalu setia, terlalu taat kepada Sultan. Jadi mungkin apa-apa sahaja yang diarahkan dia akur sahaja tanpa ada apa-apa bicara. Jadi itu yang menyebabkan mungkin kesetiaannya itu yang menyebabkan berlakunya pelbagai kesengsaraan di negeri Melaka pada masa itu. Baiklah, kita lihat pada rangkap yang keempat. Andai namamu Jebat, kita masih tidak menggelarnya sebagai pengkhianat kerana kita masih menangisi peta keadilan yang tersirat. Maafkan cikgu. Nun karam di lautan kesumat sedang warga memanggilnya keramat. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bagaimana dengan Tuah, begitu juga Jebat. Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Kasturi ini merupakan 5 bersaudara ni. Dia sangat hebat pada zaman Kesultanan Melayu
Melaka. Dan diketengahkan tentang watak yang hebat dalam sajak ini, iaitu antaranya tuah, yang cikgu huraikan pada rangkap ketiga tadi. Manakala untuk rangkap keempat ni pula diceritakan tentang jebat. Jebat ini juga merupakan simbol kepada pahlawan yang dikatakan sebagai pengkhianat lah, sebab dia bertindak membalas dendam terhadap apa yang diterima oleh tuah, sehingga dia terpaksa derhaka kepada sultan. Tetapi dalam konteks ini penyajak juga tidak menganggap jebat sebagai pengkhianat, kerana dia masih mengingati perjuangan jebat mempertahankan keadilan. Dia nak mempertahankan keadilan, jadi menuntut bela untuk mempertahankan keadilan. Namun apa yang silapnya di sini ialah pengikut-pengikut jebat telah beranggapan bahawa jebatlah pemimpin sebenar, dan mungkin kelemahan-kelemahan tertentu ada pada diri jebat. Itu yang menyebabkan penyajak tidak mahu menganggap jebat maafkan cikgu. Maksudnya di sini penyajak tidak bolehlah mengkategorikan jebat ini sebagai pengkhianat sebab membalas dendam dan ingkar pada arahan sultan. Maksud dia menuntut bela sehingga menyebabkan berlakunya pembunuhan dan sebagainya. Tetapi hakikatnya ialah jebat bertindak begitu kerana nak menegakkan kebenaran ataupun keadilan. Baiklah, seterusnya kita lihat pada rangkap yang kelima. Perang pun melecurkan lidah muslihat, bercabang lalu bertemu bayu palsu, bertiup dan memindahkan kebenaran pada tempatnya, mewarnakan keindahan pada hodohnya, menjungkitkan amarah pada damainya. Teramat lara kita menjahit semula perca-perca bahagia seperti perawan yang dibungkamkan cinta pertama. Maksudnya di sini penyajak menyedari bahawa peperangan yang berlaku sebenarnya penuh dengan tipu daya dan kepalsuan, sehingga kan kita seolah-olah menganggap bahawa peperangan itu penting, tetapi kalau kita lihat peperangan itu sebenarnya menidakkan kebenaran dan membenarkan yang salah. Perang juga membangkitkan keganasan dalam kehidupan yang damai. Dan cikgu yakin kalau kamu sendiri kalau belajar sejarah, kamu dapat lihatlah sejarah-sejarah telah membuktikan bahawa peperangan yang berlaku di sesebuah negara itu sebenarnya banyak memberi kesan yang negatif kepada pentadbiran negara dan juga kepada rakyat jelata. Kehidupan yang aman damai terancam kerana peperangan. Dan sebenarnya oleh itu usaha untuk membangunkan negara amatlah sukar. Itu yang digambarkan. Kesukaran itu seperti perawan. Perawan ni sebenarnya gadis remaja yang sukar sangat nak meluahkan rasa cintanya kepada seseorang. Begitulah sukarnya kita nak membangunkan negara ini. Baiklah, seterusnya pada rangkap yang terakhir, sehingga senja tiba, kita masih bertengkar tentang siapa pahlawan sebenarnya. Di sini jelas menggambarkan penyajak sedar bahawa sehingga kini masyarakat masih lagi maksudnya bukan bertengkar, maksudnya masih lagi timbul perbincangan, perbalahan untuk menentukan siapakah pemimpin yang sebenar, pemimpin yang benar-benar ikhlas untuk mentadbir sesebuah organisasi. Jadi cikgu untuk sajak kudut perang ni, cikgu hanya menerangkan berkaitan dengan maksud sahaja. Dan daripada maksud ni nanti cikgu akan kemukakan soalan-soalan berkaitan dengan sajak kudut perang. Baiklah, itu saja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.